Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu lagi di webinar GPMN, yang mana pada malam ini kita membawa tajuk yang menarik lagi. Setiap malam ataupun setiap kali kita melaksanakan webinar Zoom ini, insya-Allah kita akan membawa tajuk-tajuk yang menarik yang akan dikupas oleh pakar yang kita undang khas. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan tajuk tentang sihir dan penyakit, yang mana akan dipaneliskan oleh pertama sekali Ustaz Hadi Talha. Sedikit latar belakang Ustaz Hadi Talha, degree syariah di Universiti Yarmouk, Jordan, kemudian menyambung master syariah di Universiti Malaya, merupakan seorang pendakwah bebas yang saya kira semua orang kenalilah Ustaz Hadi ini. Kemudian merupakan pengamal perubatan Islam yang cukup lama lah, saya kira, dalam dunia perubatan Islam ini. Dan begitu juga panelis kedua kita yang nampak setiap kali webinar ni, sebab dia lah moderatornya. Hari ini jadi panel dan bukan jalan-jalan juga, iaitu Dr. Nur Azam Abdul Rahman, yang kalau tengok latar belakang ni pelik juga kan. Asal degreenya accounting di Western Michigan University, USA. Kemudian tukar bidang lagi ke IT, master IT di UPM. Kemudian membuat PhD di ATMA UKM dalam perubatan Islam, yang insya-Allah kita akan melihat kupasan mereka berdua. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin terus kepada soalan pada ahli panel kita yang pertama, kerana saya kira ramai dah yang tak sabar untuk mendengar kupasan. Dan sebelum itu saya ulang sekali lagi, bagi mana-mana tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh terus kita chat untuk kita membaca soalan tersebut bila sesi soal jawab nanti. Jadi Ustaz Hadi, untuk soalan pertama saya, yang sepanjang webinar yang kita bincangkan ni, tajuk sihir ni menjadi tajuk pemfokusan kita pada sesi PKP 2.0 pada kali ini, kerana bagi pihak GPMM, sihir ini sebenarnya sudah berleluasa sebenarnya dalam kehidupan masyarakat. Walaupun kalau kita fikir zaman moden takkanlah orang nak sihir menyihir lagi. Namun perkara itu begitu banyak berlaku dalam masyarakat kita tanpa mengira status sosial ataupun dia itu golongan profesional ataupun orang kampung dan sebagainya terlibat dengan masalah sihir ini. Soalan saya pada Ustaz Hadi, bolehkah Ustaz Hadi kongsikan apa dalam, sama ada dalam kitab Tibun Nabawi, kitab-kitab perubatan Islam ataupun dalil-dalil hadis Nabi SAW tentang sihir ini boleh membawa penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan penyakit fizikal. Silakan Al-Fadhil Ustaz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia saudara moderator Ustaz Zul Amirul, rakan ahli panel Dr. Nur Azian binti Abdul Rahman, seterusnya pada sidang penonton hadirin yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kebetulan sebagai ahli panel bidang terjun pada malam ini, dan saya baru diberitahu tentang keuzuran ahli panel yang asal untuk mengupas tajuk pada malam ini, iaitu tentang sihir dan penyakit. Dan mengikut apa yang dinyatakan oleh Ustaz Zul Amirul, bahawa
sebelum ini telah pun dijelaskan berkenaan dengan apa itu sihir. Saya rasa tak perlu lagi untuk mengulangi untuk kita nak melihat apakah definisi pengertian sihir dalam menurut neraca syarak itu sendirilah. Cuma kita terus kepada poin ataupun kepada maudhu' tajuk kita pada malam ni tentang sihir penyakit. Yang mana kita tahu pembahagian sihir ni terlalu banyak. Ada berbagai-bagai apa itu sihir itu sendiri dan antaranya adalah sihir penyakit. Maknanya antara dengan sebab perbuatan sihir itu boleh menyebabkan seseorang itu merasai sakit. Kalau merujuk, saya suka merujuk kepada kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Sahartil Ashrar yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, menyebut tentang pembahagian sihir dan antaranya adalah pembahagian sihir penyakit. Kalau kita melihat kepada nas Al-Quranul Karim, berdasarkan kepada ayat firman Allah Taala, wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu yakni ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sihir itu boleh berlaku dengan sebab izin Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya ayat ini menyatakan tentang berlakunya perbuatan sihir yang dilakukan oleh ahli sihir dan boleh menyebabkan seseorang yang di situ mengalami kesakitan. Dan kalau kita lihat kepada penyakit-penyakit yang berlaku ni, antaranya kalau kita lihat umpamanya rasa sakit di kepala mungkin, ataupun pening kepala yang kalau makan ubat pun memang tak sembuh. Kalau doktor kata ni migraine kata dia. Kan, migraine. Pada hakikatnya ada gangguan pada kepala tu ataupun kepala tu sakit disebabkan gangguan sihir. Ataupun umpamanya gangguan dari sudut lenguh-lenguh badan. Sakit otot, sakit pinggang, sakit lutut. Ataupun mungkin sakit dada semput, sesak nafas. Dan juga mungkin sampai ke tahap boleh menyebabkan lumpuh separuh badan ataupun seluruh badan. Bahkan sihir penyakit ini juga boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Saya ada satu kes di mana seorang budak ni dia kena sihir. Bawa ke hospital, doktor dah tak tahu apa penyakit. Sampai akhir sekali mati. Mati tuan-tuan. Dan kemudian kebetulan ni cerita yang berlaku ni, kebetulan bila si mak yang meninggal ni, mak ni yang budak yang meninggal, mak dia ni melahirkan anak. Dia melahirkan anak. Jadi bapa dia nak tanam uri di depan rumah tu. Korek ada baju yang ditanam ada baju anak yang mati tu ditanam dalam tanah tu. Dijumpai tuan-tuan. Nampak tak kan? Kita dah tahu dulu macam sihir itu boleh berlaku disebabkan dengan kesan-kesan daripada fizikal seseorang diambil daripada rambut macam Rasulullah kan. Dia disihir dengan sebab rambutnya itu dipuja oleh ahli sihir Labib bin Al-Asam, ataupun pakaian kita dan seumpamanya lah. Ini perkara yang memang antara benda yang boleh jadikan sebagai wasilah kepada berlakunya sihir. Jadi itu maknanya sampai ke tahap umpamanya lumpuh, itu stroke kan kadang-kadang kita lihat itu juga antaranya lah. Bahkan sampai ke tahap koma mungkin boleh jadi sebagai sampai ke tahap koma tak sedarkan diri. Bawa ke hospital dan memang begitulah. Kemudian juga apa lagi? Umpamanya sakit busung perut kan. Bila dibaca tu kempis perut dia. Kan? Bila dibaca ayat-ayat ruqyah apa kempis. Saya ada pernah sakit seorang itu kan, bila dibaca tu kempis perut dia. Tapi dia boleh dihantar balik kan. Benda sihir ni tuan-tuan yang masalahnya bila mana kita dah rawat.
kan, tetapi lepas tu dia hantar semula. Itu yang masalahnya, kan. Tapi walau macam mana pun, ialah apakan daya, kan. Jadi yang penting ni kita orang diri orang yang sakit tu juga perlu kepada, maknanya dia sebagai seorang yang perlu kepada amalan lah. Amalan pendinding dirilah, ataupun dia sendiri kena rawat diri dia juga untuk supaya dapat kekuatan agar dapat melindungi dirinya untuk kali seterusnya. Jadi itu antara yang kalau kita lihat sakit penyakit ni, maknanya biasanya kalau pergi jumpa doktor lah, kan, doktor kata tak sakit, tak ada, buatlah test apa pun, CT scan ke, buat MRI ke, masuk apa benda, skop ke apa benda ke, doktor kata tak ada masalah, kan, tak ada penyakit, tak boleh diagnose, tak boleh, tuan-tuan. Kebiasaannya kalau macam ni, tuan-tuan, kebiasaannya memang ada gangguan lah kebiasaannya. Dan biasanya rawatan di hospital ni dia nak ambil air tulang belakang lah. Itu sebablah orang yang sakit ni dia perlu untuk rawatan ruqyah, rawatan Islam ni yang berkait dengan ruqyah, jampi Al-Quran ni, untuk supaya dapat mengesan sama ada sakit ni tu sakit biasa, fizikal biasa yang tidak ada kaitan dengan gangguan sihir, ataupun ada yang berkait dengan gangguan sihir. Kan? Jadi maknanya kalau kebiasaannya lah, biasa kalau pergi jumpa doktor, doktor tak tahu apa penyakit, doktor tu kadang-kadang dia kata balik jumpa ustaz lah. Pergi tengok orang yang pandai, yang boleh ubat, nampak tak? Cari ubat tradisional ke apa benda. Mana doktor sendiri pun dia pun akan cadangkan kepada pesakit untuk pergi jumpa pengamal perubatan Islam dan seumpama. Sebab bagi dia tak ada apa-apa. Kan? Sedangkan orang tu sakit, perut dia sakit, ataupun kepala dia sakit, ataupun umpamanya apa lagi, dia rasa sakit dada lah apa benda, kan, cek jantung tak ada masalah, kan. Jadi ini semua akibat daripada gangguan sihir. Yang kita tahu lah, maknanya sihir ni dia memang satu ilmu yang kalau kita rujuk kepada, sebenarnya kalau kita lihat, sihir zaman moden ni lebih canggih daripada zaman dulu lagi sebenarnya. Bahkan kalau kita tengok yang berubahnya hari ini adalah bangunan. Yang canggih-canggih itu bangunan. Ada pun rohani manusia rosak, tuan-tuan. Kadang-kadang lebih teruk daripada zaman dulu lagi. Itu sebab sihir dia tidak akan bermakna kata dia akan terus berlaku. Berlaku dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan, lebih-lebih lagi lah kita lihat dengan media sosial dan sebagainya. Bahkan katanya boleh belajar melalui Google, tuan-tuan. Boleh belajar ilmu sihir, ilmu santau dan sebagainya. Google ya, apa cara macam mana nak buat santau dan sebagainya. Dia orang try, kemudian jadi. Kadang-kadang dia try ya. Ini ilmu-ilmu pemujaan dan seumpamanya lah. Ustaz Adi, sebenarnya, ya. Boleh saya menjelas, Ustaz Adi? Boleh. Macam mana juga Ustaz Adi, adakah sihir ni boleh sampai tahap maknanya orang tu lumpuh, kanser, maknanya penyakit-penyakit kronik, adakah sihir ini boleh mengakibatkan sehinggakan penyakit-penyakit kronik tersebut sampai kepada kita, Ustaz Adi? Silakan Ustaz Adi. Ya, dia boleh menyebabkan organ-organ dalaman fizikal kita itu boleh menyebabkan rosak. Disebabkan jin dalam badan tu, kan, dia telah mengganggu perjalanan darah dan sebagainya dalam badan tu, dengan beranak pinak dan sebagainya, sakit dalam badan dan sebagainya, kan, maka dia boleh menyebabkan organ-organ dalaman tu boleh jadi sakit lah. Sama juga kalau kita macam tu ilmu santau sebagai contoh, kan. Santau ni kalau kita lihat memang dia ilmu sihir juga, kan. Santau ni salah satu daripada pembahagian sihir yang ada kaitan dengan penyakit yang menyebabkan dia tak lalu makan, tak boleh nak tidur, kemudian menyebabkan apa lagi, dia sakit sendi, batuk yang tidak berkesudahan dan sebagainya, kan. Dan akhir sekali santau ni kebiasaannya kalau tidak dirawat dengan segera, maka memang dari sudut kematian tu memang akan cepat berlaku lah.
Maknanya begitu. Jadi dia boleh menyebabkan fizikal. Kanser boleh menyebabkan kanser, boleh. Cuma itulah kita kata, kita kena check lah. Kena rawat dia, orang kena scan apa. Maknanya kita kena baca ruqyah dan sebagainya, tengok apa reaksi orang yang sakit tu. Adakah dia menggigil ke, menggetar ke, dia berdebar-debar dan sebagainya. Maka sebab itulah sakit tu sebenarnya ada sebab gangguan tadilah. Tapi kalau seandai kata kalau dirawat pun dia tidak ada masalah, makna ini ada kaitan dengan penyakit fizikal biasalah. Maka sebab itu kena cuba dua-dua kaedah rawatan ni sebenarnya. Orang-orang yang sakit-sakit ni sebenarnya, yang fizikal ke, yang rohani ke apa ke, sebenarnya memang perlu untuk dilakukan rawatan secara ruqyah. Sebenarnya fizikal ke, rohani ke, semua sebenarnya elok sangat. Dan memang kita tahu kan, sebagaimana rawatan ruqyah juga, dia bukan setakat rawatan yang berkait dengan sihir saja. Kan, dia ada kaitan dengan fizikal pun boleh juga dirawat dengan kaedah ruqyah. Kan, jadi maknanya dia dapat dua-dua gabungan antara rawatan ruqyah dengan rawatan alopati yang diamalkan hari ini lah. Itu saya rasa itu sebagai satu mukadimah lah untuk perbincangan kita pada malam ini. Saya serah kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Ustaz Hadi yang saya kira jelas tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat sekalian bahawa sihir ini boleh membawa kepada penyakit fizikal seperti yang disebutkan oleh Ustaz Hadi sebentar tadi, sama ada sakit kepala, busun, bahkan sehingga boleh menyebabkan kematian. Begitu juga maknanya menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Baik, saya terus nak pergi kepada Dr. Nok Razian berkenaan dengan soalan kedua saya, yang saya kira soalan ini pun cukup menarik untuk kita lihat dan juga kita menilai bagaimana perubatan Islam itu sendiri sebenarnya begitu luas. Cuma kita hanya perlu memahami perbezaan-perbezaan di antara perubatan Islam dengan perubatan-perubatan yang lain. Maka di sini soalan saya kepada Dr. Azian, apa perbezaan dari segi konsep penyakit di antara perubatan konvensional sama ada alopati itu sendiri yang kita fahami itu, perubatan di hospital dan sebagainya, dengan perubatan Islam. Maksudnya apakah perbezaan sudut konsep penyakit itu sendiri? Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz Hadi dan juga para peserta semua. Jadi balik kepada soalan yang dikemukakan, kita kena lihat dalam perubatan konvensional ni, mereka mengklasifikasikan jenis penyakit itu kepada 4. Contoh iaitu patogenik yang disebabkan oleh bakteria, virus, fungus, parasit dan sebagainya. Yang kedua disebabkan oleh keturunan seperti penyakit thalassemia. Yang ketiga ialah tentang fiziologi seperti penyakit hypertension, asma, dan yang keempatnya ialah tentang disebabkan oleh kekurangan nutrien seperti penyakit scurvy. Tidak termasuk dalam jenis-jenis penyakit yang dirawat oleh perubatan konvensional ini yang berpunca daripada jin. Perubatan Islam dia menerima keempat-empat jenis penyakit yang dikemukakan oleh konvensional, cuma ditambah satu lagi iaitu yang disebabkan oleh jin. Walaupun satu, tapi ianya sangat memberi kesan dan impak yang sangat besar tanpa kita sedari. Sebabnya jika kita menolak faktor ini, sebenarnya ia satu faktor yang lebih besar lagi berbanding dengan penyakit-penyakit yang lain sebenarnya tanpa orang sedari. Kalau kita lihat epistemologi dan ontologi perubatan yang dibawa oleh Hippocrates dan Aristotle, dia adalah berbeza dengan apa yang dibawa oleh perubatan Islam. Mereka menolak faktor jin dan mengatakan bahawa punca penyakit itu adalah disebabkan oleh faktor persekitaran dan bukan disebabkan oleh mistik, dan logik serta saintifik adalah sangat ditekankan dalam perubatan yang dibawa oleh Hippocrates dan Aristotle. Manakala perubatan Islam ialah kita merujuk kepada nas dahulu iaitu Al-Quran dan hadis, dan ini wajib diyakini oleh semua orang. Jadi hadis ada menyebut tentang syaitan itu berlari dalam salur darah manusia. Panjang salur darah manusia ni bagi kanak-kanak adalah 60,000 batu, dan bagi dewasa dalam badan kita ni panjangnya salur darah kita ini dah 100,000 batu.
kan dalam badan kita ada 3 blood vessels, iaitu arteries, veins dan capillaries kan. Jadi dan blood vessel dalam otak kita sahaja ada 400 batu panjangnya. Jadi blood vessel ni dia melalui semua organ-organ dalam badan kita. Jika jin dia berlari dalam salur darah yang sepanjang 100 batu, 100,000 bukan 1 batu, 100,000 batu dalam salur dalam badan kita ni, adakah ia tidak memberikan apa-apa kesan pada sel darah, organ dan lain-lain sistem dalam badan kita? Kita tahu yang jin dicipta daripada pucuk api. Dan pucuk api ni ialah bermakna asap api, bukannya daripada api. Kalau api dah di bawah tapi ini asap. Apa jadi kalau kita terhirup asap? Kita akan rasa sesak nafas, kita akan rasa tak selesa kan. Jadi unsur jin itu dah sebut dalam Quran dan seperti juga dalam manusia, unsur-unsur manusia itu telah disebut, dibuat daripada tanah, sebab tu kita ada unsur tanah. Jadi situ kita boleh buat andaian juga teori bahawa unsur-unsur asap tadi, apa ada unsur asap juga ada pada jin. Apa berlaku jika jin tadi berada dalam tubuh badan kita, iaitu unsur-unsur asap tadi berada di dalam tubuh badan kita. Apa yang dia boleh rosakkan dalam salur darah tadi. Jadi bila unsur jin tadi dia masuk dalam salur darah, akan berlakulah ketidakseimbangan dalam badan kita yang akan membawa kepada penyakit yang boleh merosakkan fizikal. Apabila fizikal kita sakit, kita perlu rawat fizikal tadi dengan kaedah yang sesuai. Sama ada seseorang tu mahu memilih cara rawat alopati ataupun komplementari, ia terpulang, tetapi punca tadi jika ia disebabkan oleh jin dan dibiarkan berterusan, ia tidak akan menyelesaikan masalah sebab jin itu perlu dirawat dengan cara yang betul. Dan jika tidak dirawat, ia boleh berpindah sebagai genetik kepada generasi yang seterusnya. Ada banyak kes dalam perubatan Islam ni, apabila anak sakit, dirawat ibunya, anak automatically pulih. Dan dalam kajian PhD saya, ada banyak kes-kes yang ibu dan anak mengalami penyakit medikal yang sama, mempunyai simptom gangguan jin yang sama, dan reaksi kepada ratuan tadi pun juga sama. Jadi di situ adalah mungkin kita lihat dalam medikal pun ada banyak yang apabila mereka tidak tahu punca, mereka akan anggap dia sebagai genetik, idiopathic, MUS, medically unexplained symptom. Benda ni semua saya letak dalam thesis PhD saya kan. Pyrexia of unknown origin atau fever of unknown origin, somatoform unknown primary cancer atau CUP, carcinoma unknown primary, dan banyak lagi lah yang mereka sebenarnya pun tak tahu punca kepada permasalahan penyakit tersebut. Mungkin semua yang dia unknown tadi, genetik ataupun disebabkan oleh genetik tadi, boleh dikaji ada wujud unsur sihir yang menduduki DNA manusia itu. Kalau jin itu dia duduk dalam bilik air rumah kita pun kita tidak sedar, kita tak tahu jin, sebab tu kita kena baca doa bila masuk bilik air, kerana dikatakan jin itu rumahnya dalam bilik air. Kita tak tahu, tak boleh rasa pun dia dalam bilik air. Apatah lagi kalau dia berada dalam tubuh badan kita, yang something yang kita mungkin tidak rasa dia berada dalam sel, tetapi sebenarnya kesan itu boleh memberikan kerosakan pada fungsi sel dan memberikan penyakit. Sebab tu kita tak sedar, mungkin penyakit kita tadi disebabkan oleh jin yang telah kita dapat daripada genetik yang mungkin keturunan kita telah disihir dan tidak dirawat secara betul, dan dia pergi kepada generasi yang seterusnya. Jin ni memang gaib. Semasa saya mula nak buat PhD, semua orang tanya macam mana saya nak buat kajian berbentuk saintifik dan logik yang melibatkan jin, kerana jin itu gaib. Tetapi sebenarnya kesan jin itu tidak gaib apabila ia telah berada di dalam badan manusia. Jadi masalah jin punca penyakit ini adalah satu ilmu yang sangat luas yang perlu dieksplorasikan dari sudut perubatan sains, dari sudut sains perubatan. Ia boleh dibuktikan sebenarnya melalui sign and symptom, dan dia boleh dibuktikan yang perlu kepada pandangan pakar-pakar perubatan Islam dalam bidang rawatan jin. Itu saja pandangan saya terhadap perbezaan konsep di antara konvensional perubatan. Satu unsur yang digelar oleh perubatan konvensional memberikan kesan impak yang sangat besar pada kesihatan manusia itu sendiri. Okay, baik, terima kasih kepada Dr. Nur Azian. Saya kira jelas kita tentang konsep ataupun epistemologi perubatan konvensional, begitu juga perubatan Islam, dan kita lihat perubatan konvensional tidak ada satu pun diletakkan dalam disiplinnya penyakit itu diakibatkan daripada jin. Namun dalam perubatan Islam, dan seperti mana disebutkan oleh Ustaz Hadi
Di round pertama tadi tentang sihir itu, kewujudannya, kesannya, dan menarik apa yang Dr. Nazian kata tadi ialah jin ini adalah makhluk gaib, namun bila berada di dalam tubuh badan manusia, berada di dalam saluran badan manusia, berada di sistem saraf manusia, maka kesannya tidak gaib. Kita boleh melihat simptom-simptom adanya tanda gangguan jin itu pada tubuh badan manusia. Jadi untuk Ustaz Hadi sesungguhnya, Ustaz Hadi, untuk soalan kedua saya, sudah pasti ramai orang takutlah apabila terkenanya sihir, mengakibatkan kadang-kadang mengakibatkan fizikalnya sakit, fikirannya terganggu, tidurnya terganggu, mimpinya terganggu dan sebagainya. Jadi kita nak Ustaz Hadi kongsikan, adakah setiap penyakit yang diakibat oleh sihir itu kaedah rawatannya berbeza-beza? Ayat Al-Qurannya digunakan berbeza-beza. Dan mungkin teknik digunakan juga adakah berbeza-beza. Contohnya, kalau kena kanser akibat sihir, maka ini kaedah rawatannya. Kalau sakit kepala, ini kaedah rawatannya. Kalau bagi kanak-kanak, lain. Bagi orang dewasa, lain. Silakan Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zul Amirul dan juga rakan ahli panel. Adapun berkenaan dengan rawatan kepada sihir penyakit ini, bagi saya rawatannya sama saja. Sama ada sihir itu di kepala dia, ataupun di perut dia, ataupun di kaki, tangan dia dan seumpamanya, di tubuh badannya, sampai ke tahap menyebabkan dia lumpuh ke ataupun dia koma dan sebagainya, maka rawatan ruqyah ni bacaannya itu sama saja. Sebab yang penting untuk kita nak mengeluarkan jin itu yang mengganggu tubuh badan yang menyebabkan dia sakit tadi. Maka ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat untuk nak membatalkan sihir, ayat-ayat untuk betul mengusirkan jin dan sebagainya perlu dibacalah kepada orang yang sakit. Dan suka saya ingatkan bahawa yang kadang-kadang kita bila kita ruqyah ataupun kita mengubat orang yang kena gangguan sihir ni, ada kalanya jin yang adalah badan itu dia akan keluar. Dan ada kalanya dia degil, dia tak nak keluar. Namun begitu dia akan rasa terkesan dengan bacaan ruqyah tadi. Yang perlu diulang lagi lah. Yang kadang-kadang mungkin sekali kita baca untuk gangguan sihir itu dia tak pulih, tak sembuh lagi. Ataupun mungkin juga dengan sebab mungkin jin yang dalam badan tu banyak, ramai. Yang keluar tu tak sepenuhnya, tak semua keluar. Mungkin keluar separuh, mungkin keluar 1/3, yang 2/3 lagi tak keluar. Kan? Yang kadang-kadang kita menggunakan masa yang begitu lama untuk mengubat orang yang kena gangguan sihir ini. Ada yang mudah, ada yang sukar. Kan? Ini memang kita pengalaman kita bila kita merawat orang yang kena sihir ini. Kalau yang mudah tu alhamdulillah lah, kita syukur sangatlah. Dan orang yang kita rawat tu pun dia pun rasa lega dan keluarga dia pun rasa gembira dengan sebab jin dalam badan orang yang sakit tu keluar daripada badan dan dia sembuh. Daripada tadi dia busung, tiba-tiba perut dia dah tak busung dah. Tadi dia rasa rimas, tiba-tiba bila kita rawat, dia tak rasa rimas dah. Tadi dia rasa lenguh badan dia ataupun lutut dia, dia rasa tak selesa. Bila kita rawat, dia dah rasa selesa dah. Kita syukur alhamdulillah. Seronok sangat. Kan? Dan kita pun maknanya ini satu kejayaan yang kita rasa makna kata alhamdulillah lah. Kita nak kata apa? Tapi kali saat bila mana kita mengubat orang sakit ni tuan-tuan, dia tak nak keluar, dia degil dan sebagainya. Maka kita pun rasa frust jugalah kan. Dan apatah lagi orang yang sakit, keluarga dan sebagainya, mengharapkan supaya jinlah badan tu keluar daripada badan dia. Tapi ialah bukan kita hak menyembuhkan. Kita hanya sebagai pengikhtiar. Kita hanya meruqyah, kan, mengubat. Yang menyembuhkan, yang mengeluarkan jin tu bukan kita, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham. Maknanya bila kita jelaskan pula kepada orang yang sakit, kepada keluarga sakit, penyakit pesakit tu, maka mereka fahamlah dan mereka akan buat tindakan rawatan susulan insya-Allah. Sebab penyakit ni kadang-kadang dia tak pergi semua. Sebab benda ni mungkin dah lama sangat.
Kadang-kadang dah berapa tahun dah. Kan? Mungkin 20 tahun, 30 tahun dah, takkanlah benda tu nak keluar begitu senang. Dengan sebab dah lama ni tuan-tuan, menyebabkan dah ramai dah beranak pinak dalam badan tu. Sebab dia orang ni, dia ada jin ni, ada betina jantan kan. Bila ada jantan betina dalam badan tu, dia buat rumah dalam badan kita. Dia berumah tangga dalam badan kita tuan-tuan. Tu yang kita rasa berat badan tu. Kan? Rasa kan lemah ya rasa. Kan? Kemudian pula kadang-kadang makan tu pula makan banyak. Rupanya ada yang makan sekali dengan dia. Kan? Ada kalanya begitu. Kan? Sebab jin tu pun dia perlu makanan juga. Dia pun makan minum juga. Jadi dia makan apa yang kita makan. Tu sebab kita makan banyak. Tu kena check tu. Siapa-siapa hak makan banyak tu kena check ada jin ke tidak dalam badan dia tu kan. Sebab itulah nak sebutnya bahawa rawatan dari sudut gangguan sihir ini adalah samalah. Bagi saya bacaannya sama sebab kita nak mengeluarkan jin tu je. Kan? Tapi sebab bila jin tu dah keluar daripada tempat dia duduk tu, maka dia tidak akan rasa sakit lagi dah. Dia akan rasa lega. Mana kepala dia rasa dah tak ada apa dah. Sebelum ni dia rasa pening. Kan? Rasa sakit, berdenyut-denyut. Tapi bila jin tu dah keluar, insya-Allah makna benda tu makna kata dia kira sembuh dah tu. Kan? Sembuh dah. Sama juga di perut ke, di kaki ke, ada setengah tu yang tak boleh berjalan. Kan? Dia tak boleh berjalan. Pelik, doktor pun tak tahu sebab apa dia tak dapat berjalan. Kan? Bukan sakit apa. Kan? Tapi bila dia ruqyah dia rasa ringan dah kaki dia. Kan? Mungkin kadang-kadang mungkin ada lagi benda tu kan. Jadi kita perlu kepada rawatan susulan lah. Yang penting tu insya-Allah. Kan? Yang penting makna kata kita ikhtiar. Dan ayat-ayat yang dibaca itu merupakan ayat-ayat ruqyah lah. Ayat-ayat yang kita rasa dah semua dah tahu kot. Ayat-ayat ruqyah ni boleh kita rujuk dalam kitab-kitab lah, buku-buku banyak sebenarnya. Kalau nak baca ayat-ayat ruqyah ni panjang pula. Jadi saya rasa dia punya rawatan tu adalah sama ya. Tak kira lah sakit apa pun, sebab yang penting nak mengeluarkan jin yang duk mengganggu seseorang pada tubuh badan seseorang itulah. Wallahu alam. Baik, terima kasih pada penerangan yang disebutkan tadi bahawa asasnya adalah ruqyah itu sendiri daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semalam pun kita ada sebut oleh Encik Hamidi sendiri, panel kita semalam dengan Dr. Wan Nasruddin pun sebut tentang bagaimana cara untuk kita melemahkan jin dalam sistem badan kita, kemudian macam mana nak mengeluarkan jin yang berada di bahagian otak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kita punya recording siri webinar yang sebelum ini di sama ada laman web GPMM ataupun di page GPMM di Facebook itu sendiri. Baik, saya tanpa membuang masa kerana saya tengok begitu banyak soalan untuk ahli panel kita jawab sebentar saja lagi sebelum pergi kepada soalan-soalan yang nak ditanyakan. Soalan yang sangat penting ini yang kita minta Dr. Nur Azian jawabkan pada kita ialah jumpa perawat ni kata tak ada jin. Kata perawat ni kata ada jin. Penyakit awak ni disebabkan oleh sihir. Penyakit awak ni disebabkan oleh sekian. Jadi soalan saya, bagaimana kita ni nak mengenal pasti penyakit itu adalah berpunca dari jin itu sendiri? Silakan Doktor. Okay, terima kasih moderator. Okay, sebelum ni kita sering dengar yang orang akan kaitkan penyakit misteri sebagai penyakit yang dikaitkan dengan jin. Tetapi sebenarnya penyakit sihir ini muncul dalam bentuk medical illness seperti depression, cancer, dan ada banyak-banyak penyakit hypertension, whatever. Penyakit-penyakit medikal, dia boleh appear dalam bentuk penyakit medikal. Saya sebenarnya dalam kajian PhD sudah mengemukakan 45 simptom, tetapi sekarang ni setelah kecilkan simptom tu kepada 14 simptom asas untuk menganalisa terdapatnya unsur gangguan pada seorang, dan ruqyah tu sejadikan sebagai diagnostic tool dengan melihat kepada reaksi yang berlaku. Different person akan mengalami different reaksi yang berlaku. Dan contoh ya, saya ambil 3 kes kanser, pesakit kanser. Kes yang pertama, kes kanser kolon tahap 3. Apabila saya bagikan saya ruqyah,
dia mengalami reaksi iaitu panas di tempat kanser, dia rasa bisa, seperti dia cucuk jarum di area kanser, dia rasa meremang, merasa benda mata, menggeletar, sendawa, anginan perut, benda bergerak daripada kiri ke kanan. Dia juga rasa seperti banyak sesi kedua pun sama juga mengalami tapi berkuranganlah simptom tu. Dalam kes kanser, patient kanser tulang tahap 4, bila ruqyah, dia ada benda bergerak di tangan di kawasan kanser, dia rasa berdebar, sedih, loya, perut memulas, bisa menyucuk kat dada. Dalam satu kes kanser payudara tahap 3 atau 4, saya tak ingat, dia mengambil muntah yang sangat teruk, panas di tekak, sakit tekak, batuk, lengah, bahu, leher, letih, mengantuk, sendawa pressure, pening kat frontal lobe, berdebar, dan ketak dada, sakit tekak. Jadi kita tengok ya, walaupun mereka pesakit kanser yang berbeza, tetapi apabila kita ruqyah dia ada mengalami simptom yang hampir sama, reaksi yang sama. Tetapi macam mana saya nak tahu seseorang tu berkaitan dengan sihir ataupun berkaitan dengan genetik, itu nanti saya akan explain sebentar lagi. Dan dalam kes yang lain pula, saya mengambil dua kes major depression dan anxiety, psychiatrist yang telah didiagnos sebagai depression. Jadi apabila diruqyah, pesakit dia muntah, pingsan, panas, sakit dan letih, ada rasa stabbing macam pisau ditikam di kepala, dalam brain. Kan, sakit tangan, sakit kaki. Kan ada sesi ketiga dia dah ceret-beret sehingga terpaksa berhentikan ruqyah kerana dia dah sakit ceret-beret lah. Dan ada kes kedua depression juga apabila kita ruqyah, dia mengalami sakit di bahu, berdenyut di kepala, mengantuk, tekak perit, sendawa dan batuk yang teruk apabila saya membacakan ayat Al-Baqarah 102. Dan satu kes pesakit kanak-kanak SLE, apabila kita ruqyah dia tidur. Jadi di sini saya melihat apakah reaksi ruqyah yang dialami oleh pesakit tadi. Kalau dia boleh Ya? cerita sikit SLE tu. Nanti ramai tak tahu singkatan SLE. Alamak, SLE tu apa? SLE tu dia macam mana, apa dia? Lupus erythematosus. Systemic lupus Itu kena minta medical doctor lah yang explain nanti kot. Okay. Nak explain ke apa benda SLE tu? Ramai juga audiens kita yang bukan latar belakang perubatan. Sebab nampak menarik tu, sebab SLE ni adalah penyakit genetik. Okey, mungkin Dr. Amir atau Datin Sri Zana boleh explain sikit SLE dari sudut medical, apa SLE tu? Silakan Dr. Amir kalau boleh. Dr. Amir minta explain, Dr. Amir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi dalam ringkasan sajalah. SLE ataupun Systemic Lupus Erythematosus tu dia ibarat macam ni lah, harapkan pegar makan padi. Sistem pertahanan badan, sistem imun. Sistem imun Allah ciptakan untuk protect diri kita daripada ancaman bahaya penyakit, kuman dan sebagainya. Tetapi dalam SLE adalah salah satu kategori alahan ataupun allergies yang telah disepakati. Sistem imun itu dia menyerang badan sendirilah. Dan sistemik itu maksudnya dia boleh pergi merata, diserang paru-paru jadi masalah pada paru-paru, diserang buah pinggang jadi masalah buah pinggang, diserang pada kulit jadi masalah pada kulit dan sebagainya. Saya ringkaskan di situ sajalah, insya-Allah. Okey. Terima kasih doktor. Alhamdulillah kita ada ramai doktor dalam ni. Okey, jadi pesakit SLE ini adalah kanak-kanak berusia 12 tahun. Apabila saya ruqyah, dia reaksi dia ialah mengantuk, dia tidur. Jadi apabila tidur, saya sebenarnya sedang mengkaji kesan-kesan ruqyah kepada pesakit ini, ruqyah kesan berbeza. Jadi saya sekarang cuba membuat teori, sesiapa yang saya ruqyah dia mengantuk, dia sedih, menangis, dia sendawa, dia menguap, dia ada kaitan dengan genetik. Jadi saya minta untuk meruqyah ibu bapanya dulu dan saya berikan tanda-tanda simptom yang saya katakan 14 tadi. Apabila saya analisa, dia dapati ibunya tadi mereka mengalami simptom yang hampir sama tetapi skala yang berbeza, dan ibu tadi mengalami skala yang paling tinggi sekali daripada anak dan bapa. Jadi kemungkinan benda itu daripada ibu. Jadi bapa tadi hanya dah tempias kepada apa yang dialami oleh ibu. Jadi apabila kita meruqyah ibunya tidur, ibunya mengantuk,
ibu dia berdebar, menguap, sendawa, pening, pusing, berat badan, sakit bahu kiri kanan, berubah beralih-alih dan sakit bahagian atas kening. Jadi di sini kita nampak berlakunya sebabnya bila seseorang tu kita ruqyah dia menguap, ayat yang berbeza saya akan baca, iaitu kalau berkaitan dengan jentik saya akan lebih fokus kepada surah-surah daripada Al-Baqarah. Saya akan baca Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai kadang-kadang 9 muka surat, 10 muka surat sehingga dia ni. Jadi dan dalam satu kes yang doktor diagnose sebagai depression, bila kita rawat dan diberi nak on medication, tak boleh ubat tidur. Tapi apabila dia ruqyah, rupanya dia sebenarnya mengalami masalah sihir rumah tangga, sihir perceraian sebab dia telah memberi reaksi kepada ayat 102 Al-Baqarah. Ketika itu kita meruqyah dia memberi reaksi kepada ayat tu. Kita ulang-ulang pun akan itu dah yang dia akan rakyat tu batuk dan hampir nak muntah atau loya. Jadi kalau batuk tu saya lebih kaitkan dengan tanda-tanda sihir. Jadi ayat yang dibaca mungkin ayat yang lain berbeza, itu surah Al-Hajj, depends on reaksi oleh seseorang pesakit tadi. Jadi kita kena tahu yang Al-Quran tu semua sebagai syifa, cuma kita kena cari ayat mana yang bersesuaian dengan apa yang kita alami, dan saya sedang mengkaji ayat tadi berdasarkan reaksi yang dialami oleh seseorang tadi. Kebanyakan kanser yang saya baca ruqyah ia lebih kepada sihir. Dan ada yang genetik, ada yang sihir lah, tapi setakat ni kebanyakan sihir. Jadi menganggap bahawa penyakit sihir itu adalah penyakit misteri adalah satu mitos sebenarnya. Dia adalah satu momokan yang hanya untuk merendahkan satu penyakit yang telah disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Penyakit sihir ni, penyakit berkaitan jin ni telah disebut oleh Al-Quran dan Hadis. Ia bukan satu penyakit misteri, ia adalah satu penyakit yang nyata dan ia adalah satu penyakit yang membawa kepada medical illness. Jadi benda ini yang kita, yang inilah sebenarnya perubatan Islam nak sampaikan kepada masyarakat. Kerana selagi kita tidak tahu apa punca sakit kita, kita tidak dapat selesaikan permasalahan yang sebenar yang ada pada kita. Sihir itu boleh menyebabkan penyakit fizikal dan juga mental. Seperti saya kata tadi, dalam brain kita ni ada 400 batu panjangnya salur darah. Sekiranya jin tadi berada dalam neuron, tentunya dia boleh menyebabkan berlaku sinaps dalam brain kita, dan apabila berlaku sinaps, tentulah berlakunya penyakit mental disorder. Begitu dah juga jika dia duduk di dalam organ-organ dalam tubuh badan kita atau dalam sel dan DNA dan sebagainya. Tapi tidak semua yang kena penyakit yang disebabkan tu sihir tu ialah orang sihir dia. Sebab kadang-kadang tanpa dia sedar, dia menyihir diri dia sendiri. Sebab saya ada kes ada beberapa kes yang sebenarnya dia telah membuat amalan yang tanpa dia sedar mengamalkan ilmu tu yang membawa kepada berlakunya sihir kepada diri dia sendiri. Jadi tidak semestinya, sebab itu kita kena faham ataupun berlakunya benda-benda yang dia ambil yang tanpa dia sedar, ada makhluk bersama dengan abang tadi, dan benda tu pun boleh membawa masalah kesihatan kepada seorang. Jadi maksud sihir di sini bukan semestinya orang lain menyihir kita. Jadi saya menggunakan istilah sihir secara general untuk merujuk kepada dapatnya campur tangan jin di dalam masalah penyakit tersebut. Kesemua data responden saya dalam kajian PhD saya, tak ada seorang pun yang mengalami masalah penyakit misteri. Semuanya ada penyakit medical. Dan yang paling tinggi ialah hypertension, yang kedua ialah diabetes. Jadi kita pun tahu kan siapa yang mengambil ubat diabetes ataupun hypertension, berapa lama you kena ambil ubat tersebut? Adakah dalam 2 minggu ataupun setahun, or for life you have to take the medication untuk pulih daripada hypertension? Ada tak ubat untuk merawat hypertension sebenarnya dalam perubatan konvensional? Jadi bukan saya kata stop taking ubat-ubat alopati. You can continue ambil ubat-ubat tersebut, tetapi at the same time mungkin kita boleh cuba perubatan Islam dengan ruqyah untuk melihat sebenarnya ada tak dalam diri kita, hypertension kita ni, diabetes kita, kanser kita sebenarnya adalah disebabkan oleh jin dalam tubuh badan kita dengan cara ruqyah. Apabila kita ada reaksi terhadap ruqyah, dan saya boleh katakan saya merawat pesakit bukannya merawat pesakit misteri yang tidak tahu punca, tapi semua yang kes yang saya rawat, yang saya ruqyah adalah pesakit medikal yang telah didiagnos oleh doktor perubatan. Jadi di sini kita tahu, kita dah tahu tadi, jadi jawapannya
kita tahu bagaimana untuk mengenal pasti kita ada penyakit gangguan jin ialah dengan melihat simptom yang telah dikemukakan. Different perawat mungkin mengemukakan different simptom, tapi basically ia adalah sama je simptom tu. Saya mengemukakan 14 simptom. Daripada 14 simptom tadi saya akan letakkan Likert scale, iaitu skala. Daripada skala tu saya boleh tahu orang ni dia sakit dia tahap dia rendah ke, sederhana ke, tinggi. Memang setakat ni tepatlah apa yang saya ini kan. Jadi di situ kita kena ruqyah. Hanya dengan ruqyah saja saya tak ada metod lain untuk tahu seorang tu ada jin tidak kecuali dengan ruqyah dan dia mendapat reaksi daripada ruqyah tu. Itu saja Ustaz Jo. Saya nampak ada banyak soalan-soalan yang kita mungkin boleh fokus kepada soalan yang dikemukakan pada malam ini. Terima kasih penjelasan yang saya kira tegas sebenarnya, yang mana bahawa kita mesti menerima bahawa gangguan daripada jin ini salah satu daripada penyumbang kepada penyakit-penyakit yang ada, yang telah dibuktikan pun dalam dunia perubatan konvensional, sama ada kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi saya tak nak mengulas panjang kerana kita begitu banyak soalan-soalan yang ditanya pada panel kita, iaitu ini pertama sekali soalan tentang mimpi. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, mimpi ular banyak, besar kecil banyak, adakah tanda sihir? Jadi soalan pertama ni mungkin Ustaz Hadi boleh jawab dulu. Adakah mimpi ular ni adalah tanda sihir? Silakan Ustaz Hadi. Ya. Salah satu daripada tanda-tanda gangguan sihir, ya memang kalau mimpi ular itu memang sesuatu yang kita katakan dia merupakan mimpi daripada syaitan lah. Kan mimpi ni ada dua jenis. Satu mimpi yang baik daripada Allah dan mimpi yang buruk tu daripada syaitan. Jadi mimpi ular ni mimpi yang tak baik lah. Apatah lagi mimpi itu pula ianya kerap selalu bermimpi. Kena patuk ular dan sebagainya, itu lagi-lagilah. Kena belik dan sebagainya, makna itu salah satu daripada tanda-tanda gangguan lah. Bukanlah sebab ada orang nak masuk Minang. Itu telahan orang Melayu kita je. Orang Melayu kita ni ada betul ada tak betul kan. Tapi yang kalau kita lihat kepada secara ilmunya kan, mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Makna kata itu salah satu bentuk gangguan. Apatah lagi mimpi itu kerap dia bermimpi. Dengan mimpi ular itu merupakan tanda daripada gangguan jin lah, gangguan syaitan lah. Sama ada mungkin juga sihir, mungkin saka kan. Itu pun kita tak tahu sumber ataupun punca gangguan tu. Dia ada beberapa jenis gangguan kan. Jadi paling tidak pun kita katakan itu gangguan jin, gangguan syaitan dalam mimpi dia. Kalau kerap itu memang kena cari pengamal perubatan, jangan kita biar kan. Walau bagaimanapun secara basicnya kalau kita mimpi yang tak baik ini, Nabi suruh kita ludah 3 kali sebelah kiri, kemudian isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu basicnya. Dan ini memang diajar oleh Nabi lah. Dan tak perlu kita ceritakan mimpi itu kepada orang lain lah. Melainkan kalau kita nak cerita pun cerita kepada orang-orang yang arif tentang mimpi lah. Adapun kalau kita mimpi yang baik itu benar, mimpi yang benar daripada Allah, maka bila kita jaga kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, dan kita boleh ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Cuma ada setengah tu menyatakan kalau nak cerita mimpi kepada orang yang dipercayai lah ataupun yang dekat, yang kita tak perlu kita nak cerita heboh merata tempat, tidak kan. Jadi kita boleh ceritalah yang tu. Okey, itu saya terjawab kot dia punya soalan tadi. Okay, terima kasih Ustaz Hadi. Saya nak pergi dulu soalan dalam FB saya kerana saya pun buat live. Iaitu berkenaan dengan pada Dr. Azian. Macam mana nak tahu jin itu masih ada dalam badan? Mana kita dah buat rawatan, kita nak kenal pasti Dr. Azian, macam mana jin itu masih ada dalam badan. Walau dah berubat sana sini tapi masih lemah dan sakit semua sendi-sendi. Sehingga disebut sini melepek lemah. Silakan. Okey, memang kalau nak tahu jin yang baik hanya dengan ruqyah lah bagi saya. Kalau kita ruqyah dia masih lagi merasa terdapatnya reaksi pada dia, sama ada reaksi itu
semakin banyak atau semakin kuat atau semakin sikit. Dia bergantung kepada simptom pertamanya. Simptom tadi kita gunakan skala juga. Sama ada simptom, katakan contoh jenis simptom sakit kat bahu dan skala dia sakit tu 5. Tapi daripada ruqyah after second session, third session dia dah rasa kurang 2 atau 3, 1, maknanya berapakah skala dia sakit tadi, dan juga reaksi tadi mungkin teruk kali yang sesi pertama, kali yang sesi kedua mungkin dah semakin berkurang. Jadi kadang-kadang kita kena tengok dah juga sihir tu dia ada yang kuat, itu menunjukkan berlakunya sihir yang aktif. Maknanya ada sihir yang bahan sihir. Sebab sihir memang ada bahan sihir yang perlu dimusnahkan. Cumanya kita tidak ada ilmu untuk mencari bahan sihir, siapa penyihir, dan itu bukan dalam bidang yang mudah untuk dipelajari. Jadi kita seperti Ustaz Adi kata ialah dengan pengamalan lah supaya kita protect ourselves daripada dimasuki. Macam tadi. Okay, terima kasih. Kemudian soalan seterusnya Ustaz Adi. Berdasarkan jenis-jenis sihir seperti makku, masyruq ataupun sihir bahasa Melayu, sihir pengasih ke, penunduk ke, dan apa sihir pemisah dan sebagainya, apakah ditanya di sini, apakah sihir yang paling berbahaya? Sihir paling berbahaya Ustaz Adi, ada tak sihir paling berbahaya? Sihir yang paling berbahaya ni saya rasa sihir yang menyebabkan santau, saya rasa. Sebab santau ni dia gabungan daripada bahan-bahan yang tak baik dengan adanya gabungan dengan jin yang dimasukkan ke dalam badan seseorang itu, yang boleh menyebabkan organ badan seseorang itu akan menjadi rosak dan boleh menyebabkan kematian. Sebab itu kalau kita lihat orang yang kena santau ni, dia punya kesan dia sangat-sangat kita lihat, boleh nampak sini. Dia sakit tu boleh kita nampak. Kan? Dia akan susut badan, kan? Kemudiannya batuk dia tak berhenti, sakit, tak boleh nak tidur, makan pun tak lalu. Kemudian nampak lemah badan, tak bermaya, kan? Yang tak bermaya ni, kan? Sebab apa? Sebab ramuan santau tu dah makan dalam badan dia tu dengan jin yang ada dalam badan dia tu. Maknanya ada dua lah, kan? Ada dua unsur. Satu unsur jin, satu lagi unsur ramuan jahat-jahat, ramuan daripada benda-benda tajam, benda-benda miang, kan? Daripada yang tak elok tu lah, yang dipuja-puja tu dapat dimasukkan melalui makanan, minuman ataupun melalui angin, langkah dan sebagainya. Itu antara ilmu-ilmu syaitan. Santau ni dia macam-macam dia punya cara dia untuk nak menyantau ni. Ini merupakan suatu daripada sihir yang sangat berbahaya. Maka sebab itulah kita ni perlu ada pendinding diri, ni penting. Pendinding diri ni sangat penting lah. Bahkan kadang-kadang kita yang ada pendinding diri ni pun boleh kena juga. Rasulullah sendiri pun kena sihir. Kalau kita nak kira pendinding diri Nabi ni paling kuat lah. Makna kata itu satu bentuk ujian. Boleh kena juga. Bahkan pengamal perubatan Islam yang pergi merawat ni pun, dia pun boleh terkena sihir juga. Walaupun dia dah rasa dia kuat dah, amalan dia dah kuat dah. Itu satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena faham lah. Maka sebab itu jangan kita rasa kita dah kebal, kan? Kita rasa kita ni memang jin tak boleh masuk. Tak. Jangan rasa macam tu. Kita hanya mengharapkan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz Adi. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jauhi daripada sihir santau. Satu lagi soalan di Facebook untuk Dr. Nazian. Assalamualaikum. Saya pernah bawa pesakit ke beberapa pusat rawatan Islam. Dimaklumkan pesakit kena sihir dan beberapa kali rawatan sihir dibuat. Namun gangguan sihir masih kembali selepas rawatan. Mohon nasihat jika ada kaedah pusat rawatan perawat yang sesuai untuk saya rujuk. Silakan. Okay, tentang sihir ni saya ada mengikuti satu kursus sihir daripada saya tak ingat nama syekh tu daripada ni. Semua syekh tu memberitahu bahawa sihir ni ada bahan dia dan ada dua kategori bahan. Satu bahan yang hanya diletak di luar badan, contoh dia letak dekat pucung, kan, dia tanam dekat pucung tu saja. Tapi ada satu lagi sihir dia letak dekat pucung tapi lagi satu dia letak dalam badan
pesakit tadi. Maknanya dia hanyalah kopi saja. Bila keluar daripada badan, dia ada lagi kopi dia lah yang keluar. Maknanya yang sebenarnya tadi yang susah untuk dirawat, kata Syekh tu ialah bahan sihir yang diletak di dalam badan pesakit tadi. Antara sihir ni bukan hanya dengan ruqyah saja boleh rawat, dia perlu juga pada pemakanan. Dan kalau untuk pesakit kanser, saya memang semuanya saya akan cadangkan untuk mengambil satu ubat Amsal yang dibuat oleh Syekh Zindani lah, yang dijual oleh Dr. Wan. Setakat ini kes-kes kanser ada kesan-kesan yang positif. Kanser sel menjadi kecil, maknanya kita rawatan tu kena dua, dengan ruqyah dan juga bahan. Bukan hanya dengan ruqyah saja, tetapi ada pemakanan yang kita kena tahu apa yang kita perlu makan untuk menutup tempat yang telah dikosongkan oleh jin tadi. Jin tadi dah keluar, dah pindah, macam Ustaz dia katakan, dia dah buat rumah, dah buat tangga, dah ramai, dah buat dia punya banglo dalam sel darah kita ni. Bila dia keluar, tempat tu kosong. Jadi tempat kosong tu kita kena isi, sebab tu mungkin dengan air ruqyah, dengan pemakanan yang sesuai dengan penyakit yang dialami. Okey, baik, terima kasih. Banyak sangat soalan saya tak tahu nak pilih ke macam mana, tapi saya baca je lah. Okey, soalan seterusnya, Assalamualaikum, iaitu berkenaan dengan kalau kita percaya seseorang mungkin telah disihir. Soalan telah disihir, namun dia sendiri tak percaya. Atau kita tiada peluang untuk menyatakan pendapat kepadanya. Bagaimana boleh kita membantu untuk mendapat rawatan? Sebenarnya, dalam GPMM ni banyak kita handle kes-kes yang tak dipercayai itu sihir, sehingga kan kes mahkamah pun kita ada handle. Silakan mungkin sama ada Ustaz Hadi ataupun Dr. Nazian nak jawab soalan ni. Dr. Zain jawab. Ni isunya kalau orang tidak percaya dia disihir, dan saya rasa tak ada sihir apa? Maknanya sihir rumah tangga ke, sihir perceraian ke, sihir penunduk ke, pengasih ke, dia kena tengok jenis-jenis masalah. Jadi kita pun tak boleh nak nilai. Kalau seorang tu dia kena sihir perceraian ataupun sihir penunduk pengasih, memang dia tak akan sedar apa yang berlaku pada dia. Jadi kita lah orang yang keliling ni yang kena bantu untuk memulihkan dia dengan membawa dia jadi membawa kepada perawat atau berubat, bawa dia berubat lah. Okey, baik, jelas kerana orang yang kena sihir mestilah dia tidak sedar. Jadi orang yang tak kena sihir lah yang perlu membantu orang yang terkena sihir tersebut. Okay, baik, soalan seterusnya, Ustaz Hadi, adakah jin bekerjasama sesama jin dalam perbuatan sihir? Ya, jin sesama jin boleh bekerjasama. Bahkan dalam konteks sihir itu pula, kadang-kadang bukan seekor jin yang masuk dalam badan dia. Ramai jin yang dihantar ke dalam badan seseorang yang dikenakan sihir. Jadi dia boleh bantulah. Bolehlah. Okay, baik. Bahkan kadang-kadang keluarga dia juga. Ya. Bolehkah seseorang yang disihir mempunyai jin di badannya? Dia disihir, kemudian jin itu adalah dalam badan dia. Kemudian jin dalam badan tu pula menarik-narik jin-jin yang lain masuk ke dalam mangsa tersebut. Maknanya kalau pergi ke hiking ke, jin sihir tarik jin hiking kat situ, pergi ke pantai, jin sihir tarik jin pantai join sekali. Adakah benda itu boleh berlaku? Jika boleh, kenapa ini terjadi? Soalan ni. Silakan. Okey, bagi saya jawab, benda tu boleh berlaku sebabnya apabila berlakunya sihir telah ada laluan masuk untuk jin tersebut. Selalunya, apa yang saya pelajari pada Ustaz Ahmad Zusuki tentang seperti tanya tentang saka. Saka sentiasa kadang berada bersama kita tapi dia tak masuk badan. Tapi apabila kita dah kena sihir tadi memang ialah ibarat kamikaze lah. Dia akan mengorek lubang-lubang dalam tubuh badan kita untuk masuk dalam badan. Dan bila dah ada laluan tadi, maka mudah dah juga saka tadi masuk. Dan jin-jin, stray jin, itu jin liar yang kat luar, dia nampak ada benda melambai yang masuk, dia pun boleh masuk melalui badan kita. Kadang-kadang kita kena tengok, saya ingat Tuan Guru saya, almarhum Tuan Guru Haruddin, dia pernah kata pada saya, cuba kita tengok jika badan kita lebam, ada tak bintik-bintik-bintik?
dekat situ. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang tak perasan badan rebah yang ingat biasa, tapi sebenarnya kalau kita tengok bintik, kadang bintik-bintik tu berbeza. Jadi berbeza tu berbentuk gigi-gigi yang berbeza-beza yang masuk dalam tubuh badan. Jadi benda tu kadang-kadang kita ignore. Apabila kita ignore something yang benda yang berlaku, itulah yang mengambil boleh bawa kepada penyakit medical, penyakit yang medical lah. Dan seperti yang Ustaz Adi kata, sebab benda tu pun dah menjadi kan berumah tangga dalam, yalah, kita ada 100,000 kilometer kan dalam badan kita ni, saluran dah tu 100,000 kilometer batu panjangnya. Jadi dia pun bolehlah duduk kat mana-mana sel tadi untuk memberi kesan kepada kita sebagai penyakit. Okey, terima kasih. Seterusnya, saya rasa mungkin soalannya macam ni. Adakah ada perbezaan di antara cara rawat dan hapuskan bahan sihir yang ada dalam tubuh badan dengan luar tubuh badan? Ataupun adakah sama? Maknanya barang sihir yang berada dalam tubuh badan ataupun di luar badan, adakah ada perbezaan ataupun kedua-duanya sama saja? Silakan. Zuzian, soal. Apa cara rawat dan hapuskan bahan sihir dalam tubuh badan dan di luar badan? Bahan sihir dalam luar badan ni tak sama dengan dalam badan. Saya ada satu kes sihir pemisah, sihir perceraian yang telah suami isteri itu bercerai, dan setelah setahun orang yang terlibat dalam sihir tersebut membuat pengakuan. Dia yang tolong bawakan si A ni ke rumah bomoh, dan rumah bomoh tadi di satu tempat lah dalam Selangor, dan dia pergi ke rumah kelamin pasangan tersebut pada 12:30 malam kerana mereka tahu pada malam tu diorang tak ada kat rumah. Jadi mereka baringkan telur, satu kat luar pagar, satu kat dalam pagar. Dia buang telur lah. Jadi itu bahan sihir. Mungkin kita kadang-kadang kita tak sedar. Dan yang berlaku perceraian yang berkesan ya ketika mereka menggunakan ikan belut. Belut. Menggunakan belut. Jadi dengan belut tu dia banding balut tu memang nyata. Jadi sebenarnya dan mangsa ni sebenarnya dia nampak dah belut tu. Jangan apa benda belut ni buat depan rumah dia ni. Dia pun buang dalam tong sampah kan macam tu. Jadi sebenarnya kita boleh tahu adanya bahan sihir di hadapan rumah kita jika ada terdapat benda yang tak logik. Contoh, kenapa tiba-tiba ada kulit telur kat depan rumah. Kenapa ada limau depan rumah? Sebab pernah berlaku kes limau menggunakan limau nipis yang digantungkan di pokok. Jadi kita sebenarnya bahan sihir itu sekarang ni kadang-kadang kita selalu ditunjukkan bahan sihir itu dalam bentuk patung yang dicucuk. Tapi sekarang ni moden mereka menggunakan bahan sihir daripada telur, ikan, daripada limau nipis, bahan-bahan masakan belaka. Jadi bahan sihir itu boleh jadi dalam bentuk yang macam tu, yang di luar yang kita boleh sendiri boleh alert kalau kita benar-benar berhati-hatilah. Bahan sihir dalam badan tak sama dengan apa yang di luar badan. Dalam badan definitely tak sama, dan cara kita keluarkan kadang-kadang adalah dengan kita baca ruqyah dia akan muntah. Saya ada beberapa kes yang dia muntah dan akhirnya akan keluar biji one dot hitam, ataupun dia akan keluar buang air besar ataupun air kecil. Dia depends pada orang. Different dia punya reaksi cara keluar bahan sihir dalam badan. Baik elok maknanya biasanya bahan sihir di luar badan ni betul-betul tak logik Dr. Azian sebab saya pun ada pengalaman maknanya benda tak logik. Saya pun ada pesakit yang dia duduk tingkat 15 tapi asyik jumpa ikan puyuh hidup je depan rumah. Jumpa ikan puyuh hidup, kemudian setiap kali buka pintu ada telur sebiji, maknanya macam mana datang telur elok je, ikan puyuh hidup, maknanya itu adalah mungkin tanda-tanda seperti yang disebutkan. Kemudian soalan lagi satu beras. Macam dekat mahkamah terdapatnya beras-beras yang ditabur di pintu-pintu mahkamah. Itu sebenarnya pun adalah satu bahan sihir juga kalau kita nampak beras. Baik, kemudian soalan seterusnya untuk Ustaz Adi lah. Ustaz Adi banyak rehat tu. Soalan saya, wujuddakah sihir di tempat kerja? Selalu hilang fokus dan seolah macam lost, macam mana nak hidupkan semula motivasi di tempat kerja? Silakan Ustaz Adi. Ya, boleh jadi. Di mana-mana pun boleh jadi. Tak kira lah di rumah ke, di tempat kerja ke, di mana-mana tempatnya letakkan bahan, makna ditujukan sihir tu. Itu sebab kadang-kadang bila kita masuk ke office tu kita rasa lemah ya badan.
rasa tak bermaya, rasa malas nak buat kerja dan sebagainya, maka itu tanda-tanda kepada adanya sihir di office tersebut. Ataupun mungkin kita rasa nak marah, kan? Ataupun mungkin bos tengok kita jadi benci, kan? Ataupun macam-macam lah, boleh berlaku lah, kan? Jadi maka ia boleh berlaku lah di situ, boleh berlaku sihir. Okey, salah Ustaz, bolehkah orang yang menghantar sihir tahu bahawa manusia sedang mendapatkan rawatan? Maknanya tengah-tengah berubat ni, maknanya dia tahu kemudian hantar lagi ataupun masa tu juga berperang dengan bomoh. Boleh jadi dia tahu, kan? Sebab dia gunakan ilmu jin dia ni, ilmu syaitan ni, dia boleh untuk mendapatkan berita daripada syaitan. Apa yang berlaku kepada orang yang disihir tu. Ini bomoh punya ilmu lah. Okey, kemudian okey, ini sudah dijawab. Jadi, apa pula pendapat Ustaz dan Doktor berkaitan dengan bayaran ditetapkan oleh perawat? Contohnya 500 ataupun 800 untuk satu rawatan. Ini isu yang berulang ni. Mungkin silakan. Dr. Zlan, susah. Bab bayaran ni saya pun tak boleh nak komen banyak lah. Sebabnya bergantung pada perawat, dan jika kita rasa kita tak setuju dengan perawat yang mengenai tu, jangan pergi kepada perawat yang mengenakan syah yang sedemikian. Sebab nak berubat ni kita kena ikhlas kedua-dua belah pihak lah juga. Maknanya kita ikhlas dalam mendapatkan rawatan, dan kita kalau kita dapat, lepas tu kita rasa mahalnya dia charge kan. Jadi benda tu pun dah ada kesan juga pada rawatan tersebut. Okey, soalan ni kalau nak jawab pun boleh, ataupun kalau nak skip untuk sesi yang akan datang pun boleh, sebab ni berkait rapat dengan webinar kita hari Rabu ni. Sebenarnya ni soalan dia, bolehkah kaedah NLP, Neuro Linguistic Programming, digunakan dalam rawatan sihir? Ni agak kontroversi. Dr. Amir dah senyum betul. Kita pakar Dr. Okey, kita boleh minta Dr. Amir jawab sikit. Alamak, dia tak boleh lah, tak boleh lah kita soalan bocor hari Rabu, hari Selasa kan. So maknanya macam inilah. Kita reserve lah. Saya balik pada hadis qudsi, Allah berfirman, aku iaitu Allah adalah seperti sangkaan hamba-Ku. Dia sebenarnya NLP ke hipnoterapi ke apa tu, semua itu istilah aja. Sebenarnya dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam ajaran Rasulullah dah terlebih dahulu dah ada lah benda-benda ni semua kan. Cuma orang barat ni dia pandai, dia cedok sana cedok sini, dia bagi nama, branding dia kan. Okey, jadi sebenarnya kita adalah seperti apa yang kita sangka lah. Maksudnya kalau kita sangka kan kita kuat lah. Kalau kita rasa kita lemah lah. Berdasarkan hadis qudsi dari Allah, seperti sangkaan hambanya kan. Jadi di sinilah sebenarnya ada satu proses ataupun rahmat apabila kita diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai musibah, sebenarnya untuk menguatkan keimanan kita. Keimanan kita yang mana kita merasakan Allah itu sangat hampir dengan kita, bantuan Allah itu sangat hampir dengan kita. Dan kita ruqyah, kita pergi ambil rawatan dan sebagainya, sebenarnya untuk sebagai satu terapi untuk menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu saja sebenarnya. Terima kasih. Okay, baik, jangan banyak Dr. Amir, nanti kena jawab hari Rabu ni kan. Selasa. Selasa. Hari Selasa, insyaAllah. Jadi kalau nak tahu lebih dalam lagi, hari Selasa ni kena bersama dengan GPMM lagi, kerana kita ada Dr. Amir. Okey, baik. Kemudian soalan seterusnya. Ada banyak gambar-gambar yang menarik. Saya akan share hari Selasa ni, insyaAllah. Menarik. Dr. Amir akan soalan seterusnya, ruqyah boleh buat sendiri atau perlu jumpa perawat juga? Ruqyah. Sadi, adakah ruqyah boleh buat sendiri atau perlu jumpa perawat? Ruqyah boleh buat sendiri ataupun boleh jumpa perawat? Mana ruqyah boleh buat sendiri atau perlu jumpa perawat? Tetapi ruqyah daripada perawat tu dia lebih strong lah, lebih power lah. Sebab dia mengamalkan ruqyah tu. Adapun ruqyah daripada diri sendiri itu, ia merupakan satu daripada amalan ikhtiar dia jugalah. Mana perlu dua-dua lah. Tapi kita katakan amalan daripada ruqyah daripada perawat tu lebih makna kuat lah. Sebab dia amalkan lebih lama daripada kita yang baru nak mengamalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Apakah jenis-jenis haiwan yang boleh dijadikan indikator bahawa seseorang itu disihir selain daripada ular?
Maknanya mimpi lah. Binatang berbisa lah, maksudnya anjing hitam. Okey, kalau siapa yang bermimpi anjing hitam, anjing hitam juga adalah antara tanda orang tu kena sihir lah. Setakat ni yang saya tanya, siapa yang mimpi anjing hitam tu memang bila kita cek memang pasti dia kena sihir. Kita cek dengan ruqyah. Bahkan di sebelah hadis pun anjing hitam tu lah syaitan. Okey. Kemudian Dr. Aziam boleh jelas sikit tu secara detail mungkin penjelasan yang detail untuk ni. Adakah mendengar ayat-ayat ruqyah dalam YouTube hari-hari boleh sembuh ke? Kan dengar ruqyah dalam YouTube boleh sembuh ke? Soalannya. Hari-hari pula tu dengar? Ya. Boleh jawab? Saya tak pernah buat kajian lah sama ada boleh dengar. Okey, saya nak beritahu yang jika kita kena sihir adalah lebih baik kita berjumpa dengan perawat. Even perawat yang kena sihir juga dia mendapatkan rawatan daripada perawat yang lain. Cumanya bezanya adakah kita mendengar ruqyah daripada YouTube tu takkan sama YouTube dengan kita berjumpa dengan perawat. Kerana apabila kita ia menyebabkan masalah gangguannya yang kita kadang kita kena tekan poin tertentu untuk membuatkan jin tu keluar. Okey, baik, seterusnya, adakah sihir ini perkara gaib semata-mata atau boleh dibuktikan dengan sains atau perubatan moden? Saya rasa soalan ini telah dijawab saja dalam penjelasan awal tadi, ataupun Dr. Azia nak tambah sikit? Sihir ni, sihir ni dia dikatakan gaib sebab dia melibatkan jin, dan jin tu dikatakan kita tidak nampak. Saya explain tadi yang sihir ini adalah satu benda yang kita boleh nampak kesannya pada seseorang. Kesannya boleh jadi dalam bentuk yang penyakit medikal atau penyakit yang mereka tidak dapat cari. Even seorang tu penyakit kanser seperti kata tadi, kanser ke hypertension ke depression ke, dia boleh menjadi sebagai satu penyakit sihir, tetapi kita kena pastikan dia sihir atau tidak tadi dengan cara kita melihat kepada simptom dan reaksi daripada ruqyah. Dan itu sebenarnya boleh dibuktikan secara sains. Apa yang saya buat dalam kajian PhD saya adalah saya membuktikan bahawa penyakit sihir ni boleh dibuktikan secara sains melalui simptom dan reaksi. Okey, baik. Benarkah seorang yang pernah disihir pantang memakan rebung selamanya kerana bisa sihir akan kembali? Wallahu a'lam, bagi saya tak ada masalah lah. Dia ada pantang dalam dalam konteks yang pentingnya dia perlu kepada amalan yang mana amalan rohani dia tu yang penting. Ada pun makan minum dia itu tidak ada apa-apa masalah lah sebenarnya. Wallahu a'lam lah. Tak tahu kita mungkin kita boleh minta pandangan Dr. Wan. Dr. Wan ada, Dr. Wan? Kita ada pakar pemakanan di sini. Kena minta pandangan pakar pemakanan. Dr. Wan ada lagi ke? Boleh saya bantu sedikit? Ya, silakan. Ya, okey, baik. Berkaitan dengan santau, dia ada dua perkara lah. Satu, dia punya hal sihir. Satu lagi, dia punya kesan sihir. Antara kesan sihir itu menyebabkan ulcer, menyebabkan luka-luka dalam perut lah. Jadi sebab itu orang Melayu ni dia ada macam pantang-pantang lah. Antara pantang-pantang lah benda makanan-makanan yang berangin ataupun yang boleh merengsa saluran pemakanan itu. Maksudnya selagi dia tak selesai dia punya perawatan tu, sebaiknya dia elakkanlah pemakanan-makanan yang boleh mengganggu sistem pencernaan dia. Tapi dah kemudian tak ada masalah. Sementara tengah nak repair, nak healing insya-Allah. Okey, baik, terima kasih. Dan soalan yang nak ditanya ni adalah soalan yang kita dah jawab ni pada webinar pada hari Sabtu yang lepas. Dijawab panjang lebar oleh Dr. Datin, Dr. Sri Zainah, iaitu adakah sihir ini boleh sampai kepada pesakit yang kena sihir melalui phone call kepada orang yang paling rapat seperti suami. Maknanya dia duduk dengan suami yang terima panggilan tu bukan dia. Silakan Dr. Azia, rasa mungkin boleh bantu sikit soalan ni. Maksud sana adakah sihir boleh sampai kepada pesakit yang kena sihir melalui phone call?
kepada Maksudnya orang maknanya macam mana tu? Soalan tu tak berapa clear sangat. contohnya sekiranya dihantar kepada sihir itu dihantar telefon kepada suami jadi perantara untuk sihir itu sampai pada isteri dia. Ya, Maknanya tidak dia mustahil boleh berlaku. ya. Ya. Hmm. So untuk detail ni saya rasa mungkin puan yang bertanya boleh rujuk kita punya webinar sebelum ni di page GPMM sebab Datin telah cerita tentang gelombang tu. Bila kita guna phone, kita tengok TV, kita tengok logo dan sebagainya ada di situ. Kemudian adakah magic dan sihir perkara yang sama? Jika ya, adakah yang dikatakan white magic perlawanan dengan black magic? Ini soalan macam mana ni? Silakan. Adakah magic? Magic tu bahasa Inggeris dan magic dan sihir itu adalah sama. Apa yang dikatakan white magic dan black magic tu, kalau apa yang saya tanya kepada Ustaz Fadlan daripada Indonesia, sebab benda ni banyak dia berlaku di Indonesia, iaitu ilmu putih dan ilmu hitam. Jadi ilmu putih dan ilmu hitam ni ada satu bahasan yang beza yang memerlukan pakar dalam bidang tu untuk memberikan penjelasan lah. Tetapi kalau mengikut apa yang saya dapatkan pandangan pada Ustaz Fadlan, kedua-duanya adalah bukan dalam bidang perubatan Islam. Baik. Saya rasa ini soalan untuk Ustaz Hadi. Apa pandangan Ustaz dengan pembacaan manzil susunan Syekh Zakaria Kandalawi untuk pendinding diri daripada sihir? Ini sebagai amalan Ustaz. Silakan. Boleh diamalkan sebab ia merupakan ayat-ayat Al-Quran juga. Ayat Quran, kemudian zikrullah dan sebagainya, itu merupakan suatu daripada amalan yang boleh diamalkan lah. Boleh dibaca lah. Okay, baik, terima kasih. Kemudian bolehkah manusia menyihir jin jahat? Manusia Boleh nak sihir pula jin jahat tu. Kita pula yang sihir dia. Pula. Wallahu alam, setakat ni tak ada lagi lah. Allah, macam-macam soalan Yang ni kita banyak. biasanya manusia lah. Ini biasa bomo biasa macam tu, dia lawan jin sama jin. Itu jin lawan jin. Maksud mungkin macam tu kot. Mungkin macam tu lah kan. Aduh, kemudian Assalamualaikum, nak tanya, bila kita pindah rumah, apakah amalan untuk memagar rumah? Ada ustaz memohon menyuruh menyediakan paku. Adakah ini dibenarkan dalam Islam? Tak kisahlah paku ke apa-apa bahan dan sebagainya Ustaz Adi. Nak pagar rumah ni. Wallahu alam, tapi kalau dalam hadis sebut yang elok kita baca surah Al-Baqarah lah. Sebab Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yamtiru minal baiti alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Ini makna kata elok sesiapa yang nak pindah rumah baru ataupun rumah yang telah lama ditinggal untuk dia masuk rumah, maka elok dimulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah. Kerana ia merupakan surah untuk menghalau, mengusir jin dan syaitan daripada rumah itu. Itu yang sebaik-baik. Dan juga ada juga kaedah. Kaedah untuk kita mengusir jin juga, kita guna juga ayat-ayat yang tertentu. Dengan menggunakan umpamanya kita kaedah, tak tahu kaedah saya menggunakan lada hitam ataupun air untuk dibaling dan direnjis pada rumah tu. Kalau sekiranya rumah tu diketahui ada bunyi-bunyi jin dan sebagainya, maka itu kaedah yang kita boleh baca pada lada hitam tu surah Al-Baqarah. Garam kasar dan seumpamanya. Itu antara kaedah yang boleh digunakan. Bagaimana kita guna ayat Quran jugalah. Tidaklah kita gunakan yang bukan-bukanlah, jampi-jampi mentera tu tidaklah. Wallahu alam. Okay, baik. Ini soalan pada Facebook. Kan simptom Dr. Nazian yang dibuat PhD itu, adakah sesetengah anggota badan terasa panas itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda sihir? Contohnya kawasan betis sahaja rasa panas, lengan sahaja rasa panas, tengkuk saja rasa panas. Adakah itu juga termasuk dalam simptom-simptom orang itu terkena sihir? Okay. Dalam kajian PhD saya meletakkan somatoform tu mungkin adalah antara penyakit medikal yang boleh dirawat. Penyakit somatoform tu ialah yang dia rasa kejap sakit kat sini, kejap sakit kat sini. Tapi dalam medikal dia tak tahu pun, tak dapat mencari punca. Cuma dia kata dia kejap rasa sakit dekat kaki kanan, kejap sakit dekat sini. Saya rasa betul kan Dr. Amir, dalam Amerika dia panggil somatoform, penyakit begitu. Dan Ya, betul. itu adalah
Itu kalau Ada saya juga letakkan ada yang kata psikosomatik pun ada. psychosomatic. Maknanya kalau you pergi hospital, doktor akan refer you to psychiatrist lah, dan psychiatrist akan diagnose you as a somatoform or Ataupun psychosomatic tadi kan. mengada-ngada. Okey. Okey. Tapi dalam perubatan kita, ia ada kaitan dengan masalah gangguan jin. Tapi tak semestinya sihir, kita tak tahu lah macam apa, cuma ia ada kaitan dengan masalah gangguan jin lah. Okey, bolehkah seseorang itu bersikap alim, beribadat dan solat tapi mungkin dia sebenarnya pengamal sihir secara senyap? Bahaya soalan malam ni. Boleh. Kan kita nampak dia warak, nampak dia, tapi kadang-kadang solat dia tu kita pun tak tahu betul ke tidak. Nampak je dia solat. Termute Ustaz Adi. Ustaz Adi, Ya, terkeluar ke? ada call pula ni, panggilan. Oh. Tak apa, nanti jawab boleh. Okey. Kemudian soalan seterusnya, Berapa minit lagi kita ni? boleh. Kita sampai 10.45. 5 minit 5 saja lagi. minit Ustaz. 5 minit saja lagi. Okey, kita ada soalan lagi. Saya terus nak, apabila kita mendapat rawatan, kita seringkali diserang balik. Sampai bilakah penyihir itu akan berhenti menyihir kita? Oh, soalan. So saya kata soalan malam ni mencabar ni dari panel kita. Bila sihir itu nak berhenti ni? Kak Zian? Sihir itu nak berhenti apabila orang menyihir itu tadi dah berpuas hati sehingga apa tujuan dia nak sihir. Kalau tujuan untuk berpisah sehingga orang tu berpisah. Kalau tujuan untuk mati, dia akan sehingga orang tu mati. Dan saya nak cerita tadi tentang Ustaz Adi kata tentang santau tu. Santau tu juga adalah antara kesan santau ialah kanser. Benda ni saya pernah bincangkan bersama dengan Tok Azman sini, dia seorang pakar mikrobiologi, dan dia ada ceritakan, saya percaya antara tanda-tanda kanser dia disebabkan oleh santau. Dan banyak sekali kes-kes anak-anak remaja dia kata yang dia bila dia buat kaji yang benda tu tak matching sebenarnya dari sudut medical. Tak matching. Jadi di sini kita lihat apa niat penyihir tadi, dan ia berbalik kepada hati lah, kepada hati seorang tu sehingga dia rasa puas atau dia nak bertaubat. Dia pilih pada mana dia nak pergi lah, sama ada dia nak bertaubat ataupun dia nak teruskan dia punya niat dia untuk mencapai objektif dia lah. Apa objektif dia menyihir seseorang. Jadi maknanya mudah je kalau saya Kak Zian. Kalau orang kena sihir ni dua je. Sama ada kita yang menyerah ataupun dia menyerah. Boleh pilih lah. Kita jangan menyerah. Yes. Dia menyerah. Jangan menyerah kalah, Allah dengan berhenti berubat. Salam. Kalau saya rasa rumah saya disinggahi ataupun ditumpan jin, elok saya pagar sendiri ataupun terus panggil perawat. Okey, saya terus soalan satu lagi. Bolehkah jin ni menyebarkan COVID kepada orang ramai? Ini soalan kontroversi lah. Satu soalan pertama dan Dr. Amir dah senyum tu, dia ada jawapannya. Dr. Amir ada jawapan. Okey. Sebab benda ni tidak mustahil. Kalau jin tadi kan, dia boleh angkat benda, dia boleh angkat virus. Okey, saya nak beritahu tentang satu kes di Indonesia. Dia menggunakan virus sebagai bahan sihir. Kalau santau dia gunakan kat Indonesia tu dia menggunakan paku, ada paku, dan kalau rujuk penulisan saya dalam jurnal diterbitkan di United States, kisah tentang 2,000 paku yang ada dalam badan. Jika paku pun dia boleh bawa masuk ke dalam tubuh badan manusia, apatah lagi virus seperti COVID ni, tak ada masalah bagi mereka. Tapi nak membuktikan bahawa COVID tu sebenarnya ada kaitan dengan jin ataupun tidak, mungkin kita boleh rukiah lah pada pesakit COVID tadi kan. Soalan tadi Ustaz Adi, kalau saya rasa rumah tu macam mana pagar seloknya pengamal perubatan Islam yang buatlah. Maknanya pengamal dia orang lebih arif, dia orang lebih makna kata mengetahui macam mana cara untuk nak mengusir jin dan syaitan daripada rumah tu. Adapun kita sendiri ni ialah kita bolehlah baca buku, kita bolehlah ada kaedah. Tapi rasanya lebih mujarab, lebih orang kata apa, lebih power lah kita katakan. Jadi perlu orang yang lebih arif lah, yang pengamal perubatan Islam sendirilah yang buat. Dan kita boleh buat juga sebagai satu tambahan. Maknanya kita pun buat juga, tapi
lebih elok pengamal perubatan Islam yang buatlah. Saya rasa itu. Okey, saya kira saya akan bagi masa kepada Ustaz Hadi dan Dr. Azian untuk membuat kesimpulan. Tapi yang soalan ni macam mana nak jumpa Dr. Azian ataupun Ustaz Hadi, saya cadangkan Puan Nur Ariza boleh DM kita di page GPMM. Nanti sana kita akan bagi rujukan di sana. Jadi saya silakan sama ada Dr. Azian atau Ustaz Hadi dahulu untuk buat pergulungan ataupun kesimpulan untuk program kita pada malam ini. Silakan. Baik, Tuan Moderator, ahli panel, rakan ahli panel, Dr. Azian dan rakan-rakan semua. Alhamdulillah kita dapat untuk bermuzakarah lah malam ni berkenaan dengan sihir dan penyakit yang merupakan suatu perkara yang kita rasa jangan kita rasa kita tak kena. Kan? Yang benda-benda macam ni, benda-benda yang kita perlu mengetahui secara ilmunya dan bagaimana cara untuk kita mengatasi dan apakah rawatan dan seumpamanya, maka ini merupakan satu daripada orang kata panduan yang diberikan oleh GPMM untuk kita semua supaya kita dapat untuk menangani apa jua permasalahan sihir yang berlaku ni dalam masyarakat kita ni. Memang kalau kita rasa banyak sebenarnya gangguan-gangguan sihir campur dengan gangguan saka lagi, dengan gangguan sampuknya dan sebagainya. Dan boleh kata kita yang jadi perawat ni boleh kata tiap-tiap hari dapat orang kata apa, dapat panggilan daripada pesakit untuk minta rawatan dan sebagainya. Kan? Saya rasa itu secara individunya dan Dr. Azian, Ustaz Zul Amirul dan sebagainya. Maka sebab itulah perlu adanya GPMM ni bagi supaya sebagai orang kata apa, sebagai penyelaras lah. Dan juga sebagai satu bentuk untuk nak memberitahu tentang apakah sebenarnya ilmu perubatan Islam dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik dan saya menyokong sangatlah dan ucap terima kasihlah kepada GPMM yang memberikan kesempatan peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini tentang sedikit maklumat ilmu tentang tajuk yang kita bentangkan pada malam ini. Wallahu a'lam, setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Azian. Okey, jadi penyakit yang disebabkan oleh jin ni adalah berdasarkan ilmu wahyu dan ia adalah lebih tinggi daripada kajian saintifik and logik. Maka kita perlulah meyakini terdapatnya penyakit yang disebabkan oleh jin dan ia bukan lagi dalam bentuk penyakit misteri tapi ia appear dalam zaman sekarang ini dalam bentuk penyakit medical illness seperti kanser, sakit-sakit psychiatry macam depression tadi yang saya katakan dan penyakit yang lain. Jadi oleh itu pada pandangan saya, sesiapa yang ada penyakit apapun bolehlah dapatkan rawatan daripada untuk cek sama ada kita ada kaitan dengan penyakit jin atau tidak. Kita boleh dapatkan rawatan daripada perawat-perawat untuk diagnose kita ni ada tanda-tanda terdapatnya gangguan makhluk halus dalam tubuh badan kita. Lagi cepat kita rawat, lagi mudah untuk kita pulih insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak kepada ahli panel kita, Ustaz Hadi, Al-Fadhil Ustaz Hadi, Dr. Azian, begitu juga semua peserta-peserta kita daripada pelbagai latar belakang, begitu juga live Facebook kita. Dan kesimpulan daripada kedua ahli panel kita jelas bahawa pentingnya kita memahami bahawa Al-Quran dan hadis itu adalah yang paling utama untuk kita mengambil sebagai panduan dan pedoman. Bukan kita nak ambil ilmu-ilmu lain ni diletak di atas berbanding Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bercakap soal sihir, soal rawatan, soal keberkesanan sihir, soal keberkesanan rawatan, semuanya adalah dipandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, itulah yang akan menyelamatkan diri dia di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersilap bahasa, terkasar dan sebagainya pada malam ini. Dan jangan lupa pertemuan kita pada hari Selasa nanti bersama dengan Dr. Amir dan ahli panel kita lagi, dan kita akan bincangkan soal kuantum. Saya pun nampak nak masuk kuantum macam mana tu. Dr. Amir nak bawa pergi travel mana tak tahu. Maknanya nanti kita sama-sama lah duduk dalam perbincangan pada hari Selasa nanti. Terima kasih banyak-banyak pada malam ini mencecah 90 lebih partisipan dan kita limit 100 saja. So mudah-mudahan semua akan dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Wallahu alam. Yang baik datang pada Allah, yang lemah
disandarkan pada diri kami sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.